my channel. Alright. Salam bahagia. Beberapa hari yang lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah melawat Sabah, dan di akhir lawatan beliau telah mengumumkan bahawa di Sabah akan berlaku satu proses untuk mengklasifikasikan IFM 13 dan juga pemilik kad burung-burung dan resit bancian PTI disatukan dalam satu dokumen. Ini barangkali kalau dilihat daripada tajuk, memang seolah-olah bahawa Kerajaan Perikatan Nasional hari ini membuat satu rancangan yang hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan yang lepas. Bagaimanapun, perkara ini masih terlalu awal untuk kita membuat sebarang kenyataan. Bagaimanapun di media sosial, serangan daripada pihak warisan termasuk juga jajaman bekas timbalan menteri yang mengolok-ngolok dan juga menyeru-nyeru nama kita dalam komen-komen beliau. Jadi suka saya nyatakan bahawa Black Sunday diadakan berdasarkan kepada beberapa perkara. Kita bukan berterus-terus hantam. Kita tengok keadaan, apakah yang berlaku, dan selepas itu baru kita lakukan sesuatu untuk membantah perkara tersebut. Sepanjang warisan menjadi kerajaan ini, kita telah mengadakan beberapa siri bantahan. Ini berkaitan dengan cadangan untuk memberikan dokumen kepada pendatang asing tanpa izin, termasuk mereka yang ada dokumen ataupun mereka yang tidak ada dokumen langsung. Kita telah menggesa dalam satu perhimpunan Black Sunday di Guy Street. Sebelum itu, berdasarkan kepada kenyataan kerajaan negeri. Yang pertama, mereka ingin meluluskan pambot, penggunaan pambot. Meskipun kadar jenayah rentas sempadan di laut, di perairan kita berlaku, dan kes penculikan juga ketika itu masih berlaku, dan penggunaan pambot ini bagi tujuan-tujuan pemerdagangan manusia dan juga penyeludupan sudah pasti membimbangkan pihak keselamatan di Sabah. Bagaimanapun, Ketua Menteri Datuk Syafi Abdal telah mengumumkan untuk meluluskan penggunaan pambot. Itu perkara yang pertama. Yang kedua adalah berlakunya kejadian kebakaran yang berturut-turut di Sabah, dan kemudian pengumuman-pengumuman yang mengejutkan di sebalik kejadian-kejadian kebakaran itu. Antaranya adalah rancangan kerajaan untuk mewujudkan perkampungan baru bagi setinggan-setinggan. Secara umumnya kita mengetahui bahawa kawasan setinggan ini bukan semua dihuni oleh orang tempatan. Kebanyakannya, majoritinya adalah pendatang asing tanpa izin. Jadi orang tempatan ini tidak ramai. Yang ramai adalah daripada golongan pendatang asing tanpa izin ini, terutama daripada Filipina, dan ada juga daripada Indonesia. Maka dengan adanya pengumuman yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan warisan untuk mewujudkan perkampungan baru, untuk menggezet kawasan-kawasan baru, dan Ajis Jaman sendiri dalam satu ucapan beliau kepada mangsa-mangsa kebakaran di Likas juga mendatangkan banyak pertanyaan dan Jadi ang hukum akan kalawang kalilaan. Ang amo aku kalilaan maka abdomen. Betul. Yang amat berhormat Ketua Menteri sudah cakap dengan saya, kita akan salurkan, akan berikan tempat yang selesa untuk jangka masa panjang kepada semua penduduk kampung ini. Ayam aku ampun nikah ambal aku makareo waktu hari kejadian. Bila yang aku pareo, saya bertugas. Baharui. Kemudian tidak ada satu jaminan bahawa mereka tidak boleh memohon kewarganegaraan. Ini menimbulkan kebimbangan yang begitu besar. Maka kita telah mengadakan satu lagi Black Sunday
pada penghujung tahun lalu 2019, sebelum pilihan raya kecil di Kimanis, dan bantahan itu cukup kuat diikuti dengan banyak laporan polis oleh badan-badan yang terdapat di Sabah, di seluruh Sabah terdapat banyak laporan polis dibuat berikutan beberapa aksi-aksi yang kurang enak dilihat di media sosial yang dipaparkan oleh mereka yang dilihat seperti membela pendatang asing tanpa izin. Saya tidak ingin menamakan mana-mana pihak tersebut, tetapi akibat daripada kenyataan-kenyataan, video-video yang dilakukan oleh mereka ini, ya, maka menimbulkan lebih kemarahan kepada orang-orang Sabah. Dengan itu, kita telah mengadakan satu Black Sunday di Gaya Street juga pada hampir penghujung tahun 2019. Semata-mata untuk menyuarakan bantahan daripada program PSS itu dilaksanakan. Yang kita bantahan oleh sebab dikatakan bahawa PSS itu tidak melalui kabinet, ianya hanya melalui peringkat jawatan kuasa. Satu. Kedua, terdapat kos bayaran yuran yang begitu rendah. Dan ini menimbulkan persoalan kepada kita oleh kerana pengambilan pekerja asing secara betul melalui peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan, kita perlu menyediakan kos di antara RM1,000 ke atas untuk setiap pekerja asing yang kita daftarkan. Jadi dengan memberikan PSS kepada pendatang asing, pendatang haram di Sabah ini, maka ianya adalah satu perkara yang cukup membimbangkan kita oleh kerana kita tidak akan dapat mengawal selepas itu jumlah yang seperti yang disebutkan oleh Ajis Jaman dan kepimpinan warisan, bahawa hanya jumlah 600,000 mula-mula, kemudian turun kepada 136,000, turun lagi kepada angka itu semakin lama semakin turun. Bagi pemegang IMM-13, iaitu pelarian perang daripada selatan Filipina yang berlaku pada tahun 1970-an, ini itu yang pertama. Jadi lentaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku, kita manifestasinya adalah di pilihan raya kecil Kimanis pada bulan Januari 2020, dan kita telah menganjurkan satu bantahan awam meskipun mendapat berbagai tentangan, berbagai kesulitan, tempat venue kita tidak dibenarkan dan berbagai-bagai lagi lah, tetapi kita mencuba sedaya upaya kita untuk membolehkan perhimpunan itu mengikut lunas undang-undang, dan ianya telah diadakan pada 15 hari bulan Januari, itu 3 hari sebelum pilihan raya. Dan beritanya begitu meluas di media sosial, di arus perdana, media massa arus perdana kita, dan di surat-surat kabar disiarkan. Jadi saudara-saudara, yang ini akan saya perkatakan lebih lanjut berkaitan dengan apakah yang berlaku pada ketika itu. Tapi kita akan buat dalam video yang akan datang. Kali ini saya hanya ingin menjelaskan perbezaan yang terdapat berdasarkan daripada kenyataan awal Menteri Dalam Negeri yang sudah mula disensasikan oleh pihak-pihak daripada warisan, masuk Ajis Jaman, mengatakan bahawa ini adalah benda yang sama lah, kita sudah cakap dulu lah. No, ini daripada kenyataan awal saya sudah lihat bahawa ianya berbeza. Apa beza dia? Pertama sekali bahawa kerajaan Perikatan Nasional tidak mengiktiraf mereka yang tidak mempunyai dokumen. Mereka yang ada IMM-13 akan terus diiktiraf sebagai warga negara asing. IMM-13 adalah bertujuan untuk mendokumentasi mereka bagi tujuan deportasi, bukan tujuan supaya mereka kekal di Sabah. Ini beza besar, dan kita harus melihat apakah mekanisme yang akan dijalankan oleh pihak kerajaan hari ini. Dan saya juga menyarankan pada kerajaan hari ini adalah untuk segera melaksanakan program Back for Good, B4G. Saya sudah balik-balik cakap tentang B4G ini beberapa kali. B4G supaya pendatang haram yang masuk ke Sabah secara haram melalui laluan tikus, sama ada jalan darat ataupun laut, naik pambot sampai ke tanah besar Sabah, dan kemudian dengan mudahnya membina penempatan dan tinggal di sini oleh kerana mereka ada saudara mara dan sebagainya, menjadi satu alasan. Jadi alasan-alasan itu kita lihat sekarang ini kerajaan mengambil pendirian yang serius, maka B4G ini
kita berharap kerajaan akan melaksanakannya di Sabah. Kita sudah sarankan kepada kerajaan yang terdahulu agar mewujudkan B4G di Sabah, supaya pendatang-pendatang haram ini boleh diberikan pengampunan untuk kembali ke negara asal mereka secara sukarela untuk tempoh mungkin 6 bulan. Dan selepas tempoh tersebut tamat, tangkapan besar-besaran boleh dibuat. Dan sudah pasti ianya akan mendatangkan berbagai-bagai lagi perkara yang harus diselesaikan, antaranya adalah pusat tahanan mungkin tidak mencukupi dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan dalam pelaksanaan ini. Bagaimanapun deportasi yang sekarang ini tertangguh disebabkan COVID-19 boleh diteruskan apabila terdapat jaminan daripada dan juga proses-proses saringan diadakan sebelum pengantaran pulang deportasi warga asing yang berada di Sabah, terutamanya rakyat Filipina, untuk kembali ke negara asal mereka, ke kampung halaman mereka dengan budaya mereka di sana dan sebagainya. Itu adalah hak mereka sebenarnya di negara mereka sendiri, bukannya di Sabah. Di Sabah ini adalah hak mutlak untuk orang-orang Sabah, warga negara Malaysia yang berada di Sabah. Jadi orang-orang daripada Semenanjung lebih berhak untuk berada di Sabah daripada orang-orang yang datang daripada negara asing yang masuk secara haram, dan mereka yang telah masuk secara betul di pintu imigresen tetapi kemudian tamat tempoh pasport dan tidak memperbaharuinya. Ini kita berharap konsulat Filipina dibuka di Sabah, sama seperti Indonesia membuka konsulatnya di Sabah. Jadi kita berharap konsulat Filipina juga akan dibuka di Sabah, wakil konsulat, apa yang perlulah untuk membolehkan rakyat Filipina dapat memperbaharui dokumen mereka dengan lebih mudah. Ini dapat membantu rakyat Filipina yang berada di Sabah, dan dengan itu kita dapat mengurangkan masalah orang yang tidak ada dokumen langsung. Dan seperti yang saya sering katakan tentang kad burung-burung dan juga resit bancian pendatang asing tanpa izin ini yang dikeluarkan satu oleh JKM dan satu lagi oleh MKN, sudah merupakan satu bukti bahawa mereka adalah rakyat asing datang daripada Filipina, berada di Sabah. Bukti yang cukup untuk proses deportasi selanjutnya ke Filipina. Ini tidak boleh dinafikan. Sebab mereka berdaftar dengan IMM 13, berdaftar dengan kad burung-burung dan juga memiliki resit bancian pendatang asing. Jadi sekalipun kad burung-burung dan juga resit bancian pendatang asing ini kalau dinilai daripada jangka pendek untuk disatukan dan hanya dikeluarkan IMM 13 dengan beberapa penekanan dan ketegasan di dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang sedia ada sesuai dengan matlamat kerajaan yang ada hari ini, yang berbeza daripada kerajaan lepas. Kerajaan lepas dia mau orang itu berada di Sabah untuk membantu pembangunan Sabah, itu kata mereka. Tapi kerajaan hari ini daripada awal lagi sudah mengatakan bahawa pendatang asing tanpa izin harus kembali ke negara asal mereka. Jadi begitu saja apa yang ingin saya perkatakan sementara waktu ini, dan kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Jadi saya minta rekan-rekan yang di luar sana untuk subscribe dan like video ini. Saya berharap akan dapat buat satu video lagi di minggu yang akan datang. Sekian, jumpa lagi.